Imam Syafi'i kata Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat yang 7 daripada Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Daripada 7 ayat itu, salah satu daripada 7 adalah Bismillah. Dan yang lebih sahihnya ia daripada awal tiap-tiap surah yang lain daripada surah Bara'ah, seperti yang ditunjuki oleh hadis Muslim dan lainnya di dalam Nurul Yaqin, yaitu qaul pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan yang lebih sahih juga disebutkan di sini bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu juga adalah daripada awal tiap-tiap surah yang lain daripada surah Bara'ah. Daripada 114 surah yang ada dalam Quran kita ni tuan-tuan ada 30 juzuk, dan dia ada sebanyak 114 surah semuanya. Daripada 114 surah, Fatihah tu memang salah satu ayat daripada Fatihah. Tak ada dosa, tinggal lagi 113 surah. Daripada 113 surah, ada satu surah yang memang tidak diletakkan bismillah pada surah itu. Namanya surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Jadi surah ini tidak ada bismillah dan tidak ditulis padanya awal surah tu tak ada bismillah, dan juga tidak dibaca bismillah. Kalaupun tak tulis, baca pun tak juga. Tak juga. Bahkan ulama khilaf dari sudut hukum membaca bismillah pada awal surah At-Taubah ataupun Bara'ah tadi. Khilafnya tertentu kepada hukum sama ada haram ataupun makruh. Sama ada haram ataupun makruh. Baca bismillah pada awal surah Taubah ni hukum dia dua saja. Sama ada makruh ataupun haram. Kalau kira-kiranya haram tu beratlah, makruh ringan sikit daripada berat, tapi tetap juga hukum yang sepatutnya kita tinggal. Tak perlu buat, jangan buat. Kerana ia adalah yang tidak disukai ataupun tidak digalakkan sangat-sangat dalam agama kita. Maka tolak surah Bara'ah ataupun surah Taubah lagi. Tinggal lagi 112 surah. Daripada 114 surah tolak Fatihah yang memang satu ayat dah daripada Fatihah bismillah tu, maka tinggal 113 tolak pula surah At-Taubah yang memang sepakat ulama tidak membaca dan menulis bismillah pada awal surah itu, maka tinggal lagi 112. Daripada 112 inilah katanya tuan kitab kita yang lebih sahihnya ia daripada awal tiap-tiap surah yang lain. Dia awal. Dia tu mesti ada di awal surah-surah yang lain selain daripada surah Bara'ah yang ditunjuki oleh hadis Muslim dan lainnya. Itu berpandukan kepada hadis riwayat Imam Muslim dan juga hadis-hadis yang lain dalam kitab Nurul Yaqin. Iaitulah pendapat siapa yang kata begitu, yang kata Bismillahirrahmanirrahim itu mesti ada pada awal surah, mesti dibaca juga sebelum daripada surah Baqarah. Nak baca Alif Lam Mim kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum daripada surah apa lagi, surah Tabaraka, surah Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim dulu baru Tabarakalladzi. Jadi itu hak lebih sahihnya mesti dibaca juga. Pendapat itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan pada qaul Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bismillah itu bukan satu ayat daripada Fatihah. Imam Syafi'i kata bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Daripada 7 tu dia salah satu. Maknanya kalau nak bilang daripada ayat Fatihah ni, nombor 1 tu duduk mana? Duduk di Bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah yang berlaku dalam mushaf Quran kita hari ini. Di Malaysia baik ataupun di Mekah Madinah baik, begitulah berlaku. Buka mushaf kita Quran tu, tengok surah Fatihah nombor 1 di ayat Fatihah tu duduk di mana? Duduk di ayat mana? Maka kita akan nampak bahawasanya nombor 1 tu duduk di Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun buat bulat nombor 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pun buat bulat nombor 2.
Nombor 3 seterusnya Malik Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin ayat nombor 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat nombor 5. Ihdinas siratal mustaqim ayat nombor 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat nombor 7. Itu susunan dia. Ikut hak mazhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Adapun kata dia qaul ataupun pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bismillah itu bukan satu ayat daripada Fatihah. Bukan. Bila dia kata bukan satu ayat daripada Fatihah, maknanya tuan-tuan puan-puan sekalian, bila dia bilang Bismillahirrahmanirrahim kosong, itu tak nombor. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru dua pula nombor 1. Situ. Kalau bagi yang tidak mengira bismillah itu satu ayat daripada Fatihah, dia akan mula membilang nombor 1 pada surah Fatihah, ayatnya adalah pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru nombor 1. Ar-Rahmanir Rahim nombor 2. Maliki Yaumiddin nombor 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nombor 4. Ihdinas siratal mustaqim nombor 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nombor 6 situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nombor 7. Jadi dia akan kerak di ghairil maghdubi 'alaihim rupa-rupanya. Kalau kita ghairil maghdubi 'alaihim kosong, tidak ada apa-apa nombor di situ. Terus saja ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lin baru nombor 7. Bagi yang tidak mengira bismillah itu satu ayat daripada Fatihah, maka ayat pertamanya adalah pada Alhamdulillahirabbil alamin, dan ayat yang ke-6 dia adalah pada ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Situ nombor 6. Kita kosong situ, tak ada nombor. Hanya ada wakaf, tanda wakaf sikit. Bagi mereka yang tidak mengira bismillah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim menjadi nombor 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nombor 7. Maka cukup juga 7 ayat. 7 ayat juga. Dia kira bismillah ke tak kira bismillah ke sebagai satu ayat daripada Fatihah, cukup 7 ayat juga. Itu dia perbahasan ulama. Baik, kata dia sini nata kaki, bismillah itu satu ayat yang sempurna pada awal Fatihah dan pada awal setiap surah Al-Quran. Dan pada awal setiap surah Al-Quranul Karim selain Bara'ah. Kata tuan kita kata bismillah itu satu ayat yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim itu memang sempurna dia. Dia tidak kata bergantung pula kepada ayat-ayat yang lain, tidak. Memang kalau baca dia saja pun dah sempurna dah. Jami' dan mani' dah, kata orang Arab. Sempurna, lengkap dah satu ayat tu dari sudut maknanya dan mafhumnya. Sama ada pada awal surah Fatihah ke ataupun awal setiap surah Quran, dia memang satu ayat yang sempurna. Ini adalah pendapat mazhab para fuqaha Mekah dan Kufah serta ahli-ahli qiraat kedua-duanya. Ahli-ahli qiraat tu maksud ahli-ahli Quran dalam kedua-dua negeri tadi, Kufah dan Mekah. Dan begitu jugalah pendapat Sayyiduna Abdullah bin Mubarak dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Selain itu Imam Syafi'i memutuskan ia ayat yang sempurna pada awal Fatihah. Dan Imam Syafi'i dengan sanadnya daripada Ibnu Umar bahawa beliau tidak meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim bagi ibu Quran dan bagi surah yang selepasnya. Imam Syafi'i sendiri dia tak tinggal bismillah. Mana dia baca bismillah pada bagi ibu Quran, yakni Fatihah lah. Nama lain bagi Fatihah ibu Quran, Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Dia tak tinggal pada bila dia baca Fatihah mesti dia baca bismillah. Dan bagi surah yang selepasnya, begitu juga dengan surah-surah yang selepas surah Fatihah pun Imam Syafi'i tak tinggal bismillah. Dan sambil itu beliau berkata, apabila ditulis di dalam mushaf, kenapa kamu tidak membaca? Jadi oleh kerana bismillah itu sendiri memang ditulis dalam mushaf pun, dia kata ada ditulis
Dah kalau tulis sebab apa tak baca? Nak baca bismillah. Melainkan kalau memang tak tulis macam surah Bara'ah tak ditulis, maka tak baca lah. Itu kata Imam Syafi'i. Dan Imam Abu Dawud menambah, ia bukan ayat daripada surah yang lain, ia hanya satu ayat dalam surah An-Naml. Jadi bismillah ini bukan satu ayat daripada surah yang lain, dia hanya satu ayat daripada surah An-Naml. Apa maksud dia ni? Sebab dalam surah An-Naml ada ayat Allah Ta'ala sebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat dia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml ayat ke berapa tu? Coba kita tengok. Innahu min Sulaiman, ayat 30. Surah An-Naml ayat 30. Jadi dalam ayat Quran yang memang ada sebut jelas bismillahirrahmanirrahim, situlah katanya Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud kata bismillah tu hak memang pastinya dia adalah satu ayat yang memang ada sungguh dalam Quran, tetapi bukan pada awal surah, tetapi duduk di ayat 30 surah An-Naml. Allah Ta'ala sebut bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ni cerita Nabi Sulaiman atau sorak ke Ratu Bilqis. Kita ingat cerita tu tak? Ratu Bilqis yang sembah matahari tu lah. Lalu Nabi Sulaiman tulis surat hantar kepada Ratu Bilqis ini dengan disebut dalam surat itu, pada surat ada innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya dimulai surat ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi inilah ayat yang sebetulnya yang ada dalam Quran, iaitu pada ayat 30 surah An-Naml. Adapun sebab dituliskan pada tiap-tiap awal surah itu, lalu dihuraikan lagi oleh tuan kitab kita. Adapun sebab dituliskan pada tiap-tiap awal surah itu, kalau bismillahirrahmanirrahim pada surah Fatihah itu ada suruhan ataupun petunjuk daripada hadis Nabi tadi kan, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillah itu daripada satu ayat daripada Fatihah. Maknanya kita faham, bismillah itu memang Nabi ada sebut dalam Fatihah kena baca. Tetapi dalam surah-surah yang lain, pada surah-surah yang lain tak ada pula Nabi sebut begitu. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun min kulli suwar. Nabi tak ada kata gitu pula. Dan bismillah itu adalah satu ayat daripada semua surah-surah yang lain juga. Tidak ada. Tapi walaupun tak ada, ulama-ulama kita masih membahaskan apakah hukum membaca bismillah di awal surah yang lain. Ada yang kata tak perlu, ada yang kata perlu. Lalu yang menyatakan perlu, ditulis bismillahirrahmanirrahim. Bila ditulis, maka kenapa ditulis? Ada pun sebab dituliskan pada tiap-tiap awal surah itu kerana perceraian dengan surah yang lain. Jadi ditulis bismillah itu antara sebabnya adalah nak beri beza di antara satu surah ini dengan surah yang lain. Surah Baqarah dengan surah Ali Imran, ataupun surah Fatihah lah. Surah Fatihah habis waladhdallin, nak masuk awal surah Baqarah alif lam mim tu. Jadi nak beza, nak kenal ni surah baru ni. Ni bukan Fatihah dah ni. Fatihah habis dah tak ni. Maka nak kenal tu buat lagu mana ulama dia tulis bismillah. Maka bismillahirrahmanirrahim itu juga selain daripada fungsi dia dibaca untuk sebagai pembuka kepada surah, dia juga adalah sebagai suatu yang memisahkan di antara surah-surah dalam Quran yang ada 120
14 surah tadi, kecuali surah Bara'ah, surah Taubah, maka jadi 113 lah. Maka itu sebab yang kedua. Sebab pertama tadi, bismillah itu dibaca di awal surah, untuk menyatakan pembuka surah tu dibaca dengan bismillah. Yang kedua, sebab apa bismillah itu dibaca juga pada awal surah? Kerana nak jadi pembeza di antara satu surah dengan surah yang lain. Yang ketiga, ada ulama juga sebut tuan-tuan, kenapa bismillah itu juga kena baca pada awal surah-surah ni dalam Quran? Kerana untuk mengambil berkat dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim tadi. Bismillahirrahmanirrahim ini bukan kalimah yang biasa-biasa. Dia kalimah yang keramat. Bismillahirrahmanirrahim ni kalimah yang keramat. Dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub, kitab karangan Al-Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ataupun masyhur orang panggil dia Syekh Wan Ali Kutan. Dia bahas panjang lebar tuan-tuan berkaitan dengan fadilat membaca bismillahirrahmanirrahim. Banyaklah bismillahirrahmanirrahim. Siapa-siapa yang melazimi baca, dia akan dapat kelebihan begitu, begini. Dia ampun dosa lah, dia mudahkan urusan, macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang jelas, ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Nabi kata ke mana? Allahumma salli ala Muhammad, dia sebut setiap perkara, kullu, tu dia punya mata hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Semua ataupun setiap perkara, perbuatan, kerja buat kita, yang kita nak buat, yang ada kepentingan untuk kita, zibalin, yang ada kepentingan untuk kita. Kalau sebut ada kepentingan ni, banyak ni. Kepentingan ni bukan kerana nak kaya raya, nak senang lenang saja. Kalau kita katalah masuk bilik air, nak buang hajat, nak kencing berak tu, itu ada kepentingan tak untuk kita? Ada. Kita tak ada kepentingan nak kencing berak, tak ada kepentingan. Kalau kita kalau tak kencing tu, tak ada apa-apa lah. Tak berak, tak ada apa-apa. Tak tak. Rasanya tak berak tu rasa pergi mari. Nak, sebab penting nak buang hajat ni. Kerana kencing dan juga berak adalah merupakan salah satu bentuk perkumuhan. Kalau belajar sains ni kan begitu. Ahli-ahli sains kata satu bentuk perkumuhan, proses perkumuhan. Perkumuhan ni proses buang sisa-sisa toksik, buang benda-benda hak tak pakai dalam tubuh kita ni. Dibuang, ada kala melalui peluh, ada kala melalui sisa-sisa najis, air kecing ataupun berak. Jadi kalau berak kecing tu ada kepentingan juga kepada kita. Maka nak berak nak kecing pun kena bismillah sebenarnya. Duduk atas makuk jambang, bismillahirrahmanirrahim. Dalam jambang kan? Itu perbahasan lain pula. Nak baca bismillah dalam jambang boleh ke tidak? Maka ambil pendapat ulama yang kata jangan kita baca bismillah tu dengan niat nak menghina kalimah itu. Ada kita baca tu memang kita baca kerana ada kepentingan untuk kita, maka dibolehkan untuk baca. Duduk atas makuk jambang, baca bismillahirrahmanirrahim, puk berak ataupun kecing, tak ada masalah, selagi kita tidak niat nak menghina kalimah itu. Maka Nabi sebut setiap perkara yang ada kepentingan untuk kita, tapi kita tak mulakan dengan bismillah. Nabi tak kata mula, Nabi kata tapi kita tak mulakan dengan bismillah. La yubda'u fihi, yang tak dimulakan dengannya, padanya, bi bismillah, yang tak dimulakan padanya pada pekerjaan itu, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimah ataupun lafaz bismillahirrahmanirrahim. Apa jadi? Fahuwa aqta'. Nabi kata pekerjaan yang kita nak buat tu akan terputus.
Dalam versi hadis yang lain fahuwa abtar. Satu lagi riwayat kata fahuwa ajzam. Ajzam, abtar, aqta' tu lebih kurang sama kata ulama, maksudnya terputus belaka. Terputus apa? Terputus keberkatan. Maka sebab itu ulama-ulama ni dia kira kalau hak lain pun kita kena baca bismillah. Kalau nak baca Quran, surah-surah yang baharu, maka tentulah kena baca juga. Lebih-lebih lagi kena baca. Sebab baca Quran ni memang kepentingan dia sangat-sangat penting untuk kita membacanya kepada kita. Oleh demikian, untuk mengambil berkat kepada kalimah ini yang sangat mulia, maka kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surah. Bismillah itu sendiri maksudnya dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Habis itu. Baik, kata dia lagi, daripada yang demikian itu nyatalah ia ayat Quran pada zan berat sangka. Daripada yang duduk bahas-bahas tadi tu, maka nyatalah ia. Ia tu apa? Ia tu bismillah. Nyatalah bismillah ni ayat Quran. Pada zan tu makna pada berat sangka. Pada berat sangka ni maksudnya pada pada zahirnya, boleh kata gitu, pada zahirnya. Tiada dengan qat'i. Bukan pada zahir. Zahir ni pada sangkaan lah. Nak terjemah benda apa kita sangkaan. Bukan dengan qat'i. Mana ayat Quran yang kata ayat Quran tidak ayat Quran tu, dia adalah dari sudut ijtihad para ulama. Dia tidak ada dalil yang putus, yang qat'i. Dalil ni ada dua tuan-tuan. Ada dalil qat'i, ada dalil zanni. Ada dalil ni apa dalil? Dalil ni petunjuk. Saya terjemah gitu petunjuk daripada Quran dan hadis. Daripada Quran dan hadis kita ada petunjuk. Petunjuk itulah yang nak disandarkan kepada amalan kita buat. Sama ada amalan kita ada sandaran ataupun tidak. Kalau ada sandaran, di mana sandaran itu? Sandaran itu kita kata ada dalam hadis. Hadisnya bunyi sekian-sekian. Ada dalam Quran ayatnya bunyi sekian-sekian. Maka sandaran daripada hadis dan Quran itu dipanggil dalil. Petunjuk lah tak? Petunjuk. Jadi petunjuk ni, dalil ni ada dua jenis. Ada dalil qat'i, ada dalil yang pemutus. Memang terus terang, dalil nampak nyata. Memang dia kata boleh ke tak boleh ke, ataupun dari sudut kena baca ke tak payah baca ke, jelas. Ada satu lagi dalil yang tak jelas. Dalil yang tak jelas ni dia ada sebut tapi umum. Umum sangat. Umum. Macam bismillah tadi, Nabi sebut secara umum, Nabi tak kata pun setiap perkara, lebih-lebih lagi kalau baca Quran. Dia tak ada kata gitu. Dia kata setiap perkara yang ada kepentingan untuk kamu. Umum. Bila dalam bentuk umum gitu, dia masuk kepada dalil yang berbentuk umum yang tidak jelas, yang mana termasuk dalam dalil yang sangkaan. Dia tidak qat'i. Tidak putus. Dia kata mana tu? Tiada dengan qat'i, yakni dengan pasti, kerana ketiadaan tawatur. Apa tawatur? Ketiadaan tawatur berarti tiada banyak perawi dan jalan meriwayatkan hadis itu. Kerana tidak ada banyak tawatur, yakni tidak ada banyak orang yang meriwayatkan dalil yang sedemikian, dan memadai padanya kesabitannya, terutama apabila zan itu hampir kepada martabat yakin. Kerana para sahabat Nabi SAW bersepakat atas sabitnya bismillah itu di dalam suhuf dengan khatnya, serta ijtihad mereka pada mensabitkan suhuf itu tiada yang bukan Quran, hingga daripada titiknya dan barisnya. Apa benda tuan kita nak kabur ni? Dia kata begini, memanglah kalau dari sudut nas dalil tu tak akan jumpa lah
nak sabitkan bismillah pada awal surah tu suatu kemestian, kena baca. Sebab Nabi sebut pun dalam bentuk yang umum tadi dalilnya. Tetapi dia kata zon itu dia zon yang dalam bab bismillah ni dia menjadi hampir kepada martabat yakin dah. Dalil zon, dalil yang sangkaan tadi, yang ijtihad ulama tadi, dia boleh jadi ke arah martabat yakin. Dia boleh pergi ke arah yang memang pasti. Zon tu sangkaan yang tak pasti. Kalau qat'i pasti. Tapi zon tu dia boleh jadi ke arah yang pasti apabila ada sebab-sebab yang lain. Contoh, para sahabat Nabi bersepakat atas sabitnya bismillah itu ada dalam suhuf dengan khatnya. Sahabat-sahabat Nabi semua sepakat bismillah itu ditulis dalam lembaran-lembaran yang ditulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni tuan-tuan, Rasulullah tak menulis. Kita kena faham satu benda, Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam tak menulis. Tak menulis apa-apa pun. Lebih-lebih lagi kalau Quran lagi tak menulis. Memang Rasulullah tak menulis. Cuma bila turun ayat Quran, Rasulullah akan panggil sahabat-sahabat yang ada dekat-dekat Nabi, yang Rasulullah akui dia ni pandai menulis. Bukan panggil orang ikut dan jugalah. Panggil sahabat yang ada talent, yang ada bakat, yang pandai menulis. Dia panggil, awak pandai menulis ni, mari sini. Cuba tulis ni sikit. Soalan yang kita dah. Tulis apa Rasulullah? Tulis ni wahyu turun. Tulis. Kawan dia pun tulis. Tulislah atas apa-apa yang dijumpa pada masa tu dah. Kalau ada tulang, tulis atas tulang-tulang yang sudah pun bercerai dengan kulit. Tulis atas tulang-tulang binatang. Kalau ada batu, tulis atas batu. Kalau ada pelepah tamar, ditulis atas pelepah tamar. Ikut dah sekali apa alat-alat yang ada yang boleh dicapai pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil. Dan ini bukan suatu yang boleh dirancang. Rasulullah pun tak tahu bila wahyu turun. Tak tahu. Sebab Rasulullah dia bukannya ada satu jadual. Wahyu akan turun pada sekian-sekian hari bulan, masa sekian-sekian. Tak ada. Dia tak ada jadual, timetable tak ada. Jadi wahyu akan turun masa mana? Ikut keadaan situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada masalah, orang tanya berkaitan dengan arak, maka masa tu turun ayat berkaitan arak. Ada orang tanya berkaitan dengan tolak, cerai, turun ayat berkaitan dengan cerai. At-talaqu marratan, tu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Begitu. Jadi itu semua tak tahu masa-masa mana. Oleh demikian Rasulullah pun tak bersedia lah dengan kelengkapan, sahabat-sahabat pun tak bersedia. Saya nak beri gambaran supaya kita nampak ini bukan suatu yang telah dipersiapkan, tak ada. Sebab itulah bila turun saja wahyu, Rasulullah pun tengok siapa dia yang ada situ. Ada Zaid bin Sabit, maka Zaid bin Sabit akan dipanggil untuk tulis. Zaid bin Sabit antara sahabat yang paling pandai menulis lah. Katanya Al-Imam As-Sayuti dalam kitab dia Al-Itqan fi Ulumil Quran, bilangan penulis wahyu Rasulullah ni ramai, dia kata. Ada setengah ulama menyenaraikan sehingga 40 orang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kata Nabi panggil-panggil tu, yang pernah tulis kepada Nabi sama ada sekali ke, dua kali ke, banyak kali ke tulis Quran, nak bagi lengkap sehingga 30 juzuk, 6,236 ayat Quran tu yang turun ke Nabi. Katanya Imam Sayuti, ada ulama yang menyenaraikan sehingga 40 orang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada 40 orang tu ada 4 orang yang kita sebut sebagai khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang memimpin urusan
umat Islam selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 orang tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, 4 orang ni juga termasuk dalam 40 orang yang pernah menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi bila dah ditulis wahyu ni, katanya tuan kita para sahabat Nabi SAW bersepakat atas sabitnya bismillah itu di dalam suhuf dengan khatnya, serta ijtihad mereka pada mensabitkan suhuf itu tiada yang bukan Quran. Jadi dia kata sepakat sahabat Nabi memang tulis bismillah dalam penulisan mereka ketika mana menulis wahyu Rasulullah SAW tadi. Maka bila dah ditulis dalam suhuf tadi, maka mensabitkan suhuf itu tiada yang bukan Quran hingga daripada titiknya dan barisnya, sehingga dikatakan bahawasanya dalam Quran tu titik ke baris ke itu semua Quran. Sehingga kata begitu, sehingga dikatakan begitu. Walaupun kalau ikut sejarah dia, kalau ikut sejarah penulisan Quran ni, sebenarnya titik dan baris ni mari kediang, tuan-tuan. Mula-mula sekali Al-Quran ditulis zaman Rasulullah tu tidak bertitik dan tidak berbaris. Ayat tu tak ada titik dan tak ada baris. Kalau tuan-tuan nak tengok lagu mana rupa ayat yang tidak ada titik dan tidak ada baris, dalam masjid ni ada je. Tu gantung atas tu. Tengok atas TV tu ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu contoh. Lepas pada mayai seri gendak itu Bismillah tak ada titik. Lepas tu Ar-Rahman nun tak ada titik juga. Ar-Rahim ya sebelum mim tu tak ada titik juga. Lebih kurang gitulah. Titik tak ada, baris pun tak ada tu. Tapi bila tulis gitu kita boleh baca dah, bahawa kita tahu dah. Bismillah ni yang mudah je. Semesek dah baca surah Baqarah. Surah Baqarah buang belaka titik, buang belaka baris. Ambil dah. Nak baca ke mana tuan-tuan? Lazar kata surah Baqarah, surah 3 ku sudah. Tak ada baris, tak ada titik. Nak baca ke mana gitu? Tak boleh baca lah. Sebab bukan zaman kita begitu. Tapi bila zaman Rasulullah, zaman selepas zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, benda tu masih lagi duduk gitu. Dia punya cara penulisan tu tak ada baris, tak ada titik. Dah orang boleh baca? Boleh baca. Sahabat-sahabat Nabi pun baca gitu lah. Baca dengan tidak ada baris, tidak ada titik. Payah tuan-tuan. Sebab huruf ni, huruf Arab ni lah, dia kalau huruf jim, ha, kha tu dia kelosong je sama. Titik yang menjadi pembeza. Kalau hari ni lah kita belajar kan, kalau yang tak ada titik tu ha namanya. Kalau ada titik tengah jim, kalau titik atas kha. Dah kalau buang belaka titik, hak mana sejim, mana seha, mana sekha, tak tahu setara barah. Nak tak mana tu. Itu asas dia dia. Dah tu mari luana baris ni dengan titik. Zaman Sayyidina Uthman pun tak ada lagi. Yang katanya Rusam Uthmani ni kan, tak ada juga lagi. Masih tidak ada baris dan tidak ada titik. Ayat dia gini ya, dogo-dogo, panggil dogo, kosong. Baris dan titik tu mari di zaman khalifah, zaman pemerintahan Umayyah ataupun Abbasiyah. Antara zaman-zaman itulah. Zaman selepas daripada zaman Sayyidina Uthman dah. Selepas pada zaman Sayyidina Ali dah. Barulah adanya dibuat ijtihad oleh ulama untuk meletakkan titik. Titik dengan baris ni dulu titik. Titik dulu. Nuqtatul, dia panggil nuqtatul, dia ada istilah dia, saya pun ingat-ingat lupa dah. Nuqtatul i'jam. Ada nuqtah, dia panggil nuqtah, titik dan baris. Jadi itulah asas silah dia. Okey. Jadi walaupun titik dan baris itu dah mari kediang, tapi dia masih lagi di peringkat awal.
di peringkat awal Islam. Di peringkat awal bukan awal Islam, zaman-zaman yang terawal Islam. Oleh demikianlah katanya tuan kitab kita, para ulama mensabitkan juga ia adalah Quran yang mesti dibaca, sekalipun titik dan baris itu juga, dan lebih-lebih lagi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu. Sampai situ dulu. Dan ketahuilah bahawa membaca Bismillahirrahmanirrahim pada awal daripada Fatihah itu bukan dengan ijma' mazhab imam yang berempat. Dia kata membaca bismillah itu pada awal Fatihah itu juga bukan ijma'. Ijma' ni bukan kata sepakat imam mazhab yang empat. Maka wajib membaca bismillah pada awal Fatihah itu ialah mazhab mana? Mazhab kita Syafi'i. Dan begitu juga Imam Ahmad, mazhab Ahmad. Ahmad mana ni? Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanbali, ni baca bismillah. Adapun dia kata kata Imam Syafi'i, jika seseorang lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibacanya daripada Alhamdulillahirabbil alamin hingga habis Fatihahnya, nescaya wajib atasnya mengulangi membaca daripada pangkal. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i yang kata wajib baca bismillah tadi, kalaulah ada orang tak baca bismillah, mari-mari baca alhamdulillah terus, maka dia ni kena ulang balik baca bismillah daripada awal, kerana tak sah bismillah dia tadi. Kata Imam Hanafi dan Imam Malik pula tiada wajib membaca pada awal Fatihah itu, sebab memang mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah memang mereka berpendapat bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah. Maka sebab itu tidak wajib baca pada awal Fatihah. Adapun kita mazhab Imam Syafi'i menyatakan satu ayat Fatihah, bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Sebab itu wajib baca. Sebab itu benda-benda begini tuan-tuan tak boleh nak tiru-tiru. Ni tutup dah ni kesimpulan. Benda-benda begini, hukum ni dia tak boleh tiru-tiru. Ada orang balik Mekah, dia kata hamba pergi Mekah baru ni, Tok Imam Mekah tu tak baca pun bismillah, tak dengar patah haram baca bismillah, kata. Jadi hamba balik ni hamba rasa hak Mekah tu betul lah. Sebab Mekah ni tempat orang pergi haji, tempat beripung orang Islam, mesti betul dia. Dia akhir betul gitu, ikut akalang dia. Maka dia pun balik, dia tak baca bismillah, kena molek orang tolak dia titik imam. Dago-dago tak ada bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat lagu pula macam Sudah. Imam Sudah di Mekah. Sebab dia pergi Mekah baru balik dia buat lagu macam Imam Sudais. Lepas tu dia pun tinggal bismillah, tak baca bismillah. Tapi mazhab Syafi'i. Jadi dia pening. Orang ni pening sebenarnya. Kita tak boleh ikut-ikut. Kita mesti kena ada sandaran. Kita buat ni ikut hak mana barulah kita akan jelas dari sudut cara kita nak beramal dalam agama kita. Memang mazhab ni dia tidak wajib, tetapi mazhab itu sebagai salah satu pengukur kepada cara kita nak beramal dengan agama kita. Cara kita nak beramal dengan agama kita mesti kena ada panduan yang betul. Panduan itu hari ini dipecahkan kepada mazhab-mazhab. Maka kalau kita ikut mazhab Syafi'i, biarlah semua sekali kita follow mazhab Imam Syafi'i. Walaupun kita kata mazhab tu tak baca pun, mazhab tu tak, walaupun kita kata begitu, tetapi ikutlah apa yang telah pun dipegang oleh negara kita dan negeri kita, mazhab Syafi'i, supaya tak jadi haru biru, tak jadi kucak kacir dalam masyarakat. Dia bila kita bawa satu benda yang bercanggah dengan adat budaya, lebih-lebih lagi pegangan setempat ataupun orang kampung situ, masyarakat situ, dia akan jadi punah. Jadi Islam tak ajar kita untuk kita jadi orang yang menonjol, berselisih dengan orang lain. Imam Syafi'i masa dia duduk di Baghdad dan masa dia duduk di Mesir, pendapat yang dipegang berlainan, tak serupa. Sebab itu ada qaul jadid, ada qaul qadim.
Qaul qadim masa duduk di Baghdad, qaul jadid masa duduk di Mesir. Jadi masa Imam Syafi'i balik ke Mesir, dia boleh saja nak kekalkan pendapat ataupun pegangan dia macam hak dia duduk di Baghdad, tapi dia tak buat gitu sebab meraihkan pendapat yang adat setempat kampung tu, maka dia buat ikut pendapat yang baru, dia panggil qaul jadid. Kita dalam beramal pun begitu tuan-tuan, mudah-mudahan kita ikutlah mazhab yang telah pun ditetapkan untuk kita ikut, supaya cara beramal dengan agama ni dapat kita beramal dengan sebaik-baiknya, tak campur aduk dan tidak jadi penimpala. Itulah setakat itu dulu pada malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن